عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadil Cikgu Hafiz selaku jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi masjid, timbalan pengurusi, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kepada sahabat saya pencetus ummah Zul, ahlan wa sahlan. Hamba jadi tetamu di tempat tuan-tuan pada malam ni insya-Allah. Jadi biasa lalu je sini tuan-tuan. Ini kali kedua saya singgah ke masjid ni. Kali pertama nak semayang tapi tak jadi, patah balik U-turn pergi semayang dekat Bandar Gerik. Tak tahu sebab apa itu tak jadi semayang sini. Ala kulli halin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hamba diberi kesempatan untuk mari ke tempat tuan-tuan dan kita bicarakan satu tajuk yang menjadi kontroversi. Tajuk tu pun dah kontroversi dah. Relevankah kisah Nabi Allah Ibrahim, sebab dia melibatkan akidah tuan-tuan sekalian. Dia bukan melibatkan yang perkara biasa-biasa, dia melibatkan akidah kita umat Islam. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada pada penghujung, dekat-dekat nak hujung dah bulan Zulqa'dah, dan kita akan masuk lepas ni bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah antara bulan-bulan yang mempunyai kehormatan, bulan-bulan haram yang mempunyai kehormatan, dan juga bulan Zulhijjah antara bulan hari 1 hingga 10 antara hari yang terbaik daripada seluruh bulan yang ada. 1 hingga 10 Zulhijjah sangat baik sebab dia bertepatan dengan pelbagai ibadah yang kita lakukan, dan kemuncaknya ketika itu berlakunya ibadat haji dan sebagainya. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat datang ke rumah Allah. Ada orang selama ni mengeluh tak boleh datang ke rumah Allah disebabkan PKP. Akhirnya diberi mandat 12 orang untuk datang ke rumah Allah. Maka jawatan kuasa masjid dipilih menjadi orang yang paling layak untuk mari ke rumah Allah. Kita rasa waktu tu tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala jauhnya kita dengan Allah. Hebatnya jawatan kuasa masjid boleh pergi rumah Allah. Kemudian beranjak sikit, lama sikit orang, 40 orang. Kemudian besar lagi diberi, sehingga kita ada jumpa orang yang tak pernah solat Jumaat, dekat 4 bulan tak semayang Jumaat. Kita kata apa tak semayang? Dia kata pergi lewat. Nak semayang tapi pergi lewat. Memang tak dapat apa? Tak dapat semayang Jumaat lewat. Tak kira mu menteri ke, dan menteri ke mari lambat, tak boleh, duduk luar. Itu SOP. Tapi biasanya orang besar dia akan dapat masuklah, by hook or by crook, tuan-tuan Allah SWT. La budda. Nak sebut kepada kita tuan-tuan Allah, sekarang ni Allah bagi kesempatan kita mari ke rumah Allah dengan sedikit pengorbanan, meninggalkan rumah sekejap, mari ke rumah Allah. Dan pada malam ni kita nak bicarakan tentang pengorbanan yang besar yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, bapa segala nabi. Keturunan para anbiya datang daripada leluhur, datang daripada keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ramainya para anbiya lahir daripada keturunan dia. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kalau tanya relevankah, memang relevan. Bukan kini, dulu, kini dan selamanya relevan. Sebab dia melibatkan, saya sebut pada awal tadi poin penting, dia melibatkan akidah umat Islam. Sesiapa yang tidak meyakini kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
beserta keluarganya Sayyiduna ataupun Nabi Allah Ismail alaihissalam, isterinya Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Siapa yang tak yakin dengan peristiwa tersebut, akidah dia telah goncang, bahkan boleh terkeluar daripada Islam. Namun pada bulan 2017, pada bulan September, ada seorang makhluk Allah yang duduk di bumi Malaysia, yang cukup kuat dia ni tuan-tuan sekalian, kena takak lepas. Tak takak memang lepas dah, kena takak pun lepas. Hebat. Bintu Kasim nama dia, mempunyai watak yang sangat prejudis kepada Islam. Antara yang dia sentuh tuan-tuan Allah yang melibatkan akidah, yang kita nak pihak berkuasa agama tolong takwilkan akidah dia setara mana. Adakah masih lagi Islam ataupun tergelincir jauh daripada Islam, yang boleh kita katakan dia ni bukan lagi Islam. Salah satunya tuan-tuan Allah, dia menafikan peristiwa berlakunya penyembelihan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sedangkan jelas dalam surah As-Saffat ayat 102, ayat 103, ayat 104, ayat 105, ayat 106, ayat 107, ayat 108, ayat 109 sampai 110. Saya saja sebut satu-satu tu suruh panjang sikit masa, cepat habis. Tak, dia pandai. Bukan senang kena pandai, kena sebut. Boleh je sebut 102 sampai 110. Itu semuanya ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tiba makhluk ni kata apa? Tak ada. Mimpi itu bukan datang daripada Allah, tapi datang daripada setan, dia kata. Bagaimana akidah makhluk ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia leluasa mengeluarkan pandangan yang jauh daripada Islam. Kita senyap buat bodoh gitu, tak apa. KL ni gerik. Dia main gitu, KL gerik, pas cerah tuan-tuan kita biarkan dia bebas sebebas-bebasnya. Belum cerita yang 2 tahun ataupun setahun yang lepas, 2 tahun lepas, menceritakan bagaimana Allah tercipta. Tuhan ni dicipta daripada getaran aura positif jadi Tuhan. Allah tuan-tuan, boleh kita kata Islam lagi ke? Berat nanang tuan-tuan sekalian. Sebab apa dia kata? Sebab waktu dia sekolah dulu, bila tanya ustaz, Allah ni macam mana dicipta, dia main akal belaka. Islam ni kalau main ikut akal tuan-tuan sekalian, kalau tuan mengaji kitab fiqh bab sapu khuf, sapu khuf ni kita sapu bawah tapak ke atas? Sapu atas ke sapu bawah? Atas. Dia tak sapu bawah. Kalau ikut akal, kita pijak pakai tapak atas, tapak khuf. Patutnya yang kotor khuf tu kita sapu situ, tapi kenapa sapu ke atas? Kalau pakai akal, patut kita pakai kotor. Tapi Islam bukan semua pakai akal bah. Tak pakai akal, tapi semuanya dia pakai akal. Inilah golongan liberal yang tuan-tuan kena berkorban sedikit masa untuk tengok rujuk suasana masyarakat kita sekarang. Saya tak pasti digerik macam mana, tapi kalau belah bandar-bandar benda ni terjadi berleluasa tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengikutnya ramai di kalangan intelektual, orang yang bijak, profesional kononnya, tapi rupa-rupanya akidah dia jauh sungguh daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tentukan. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minta maaf hamba ni memang cakap laju dan semangat sikit. Jadi tuan-tuan jangan tidur. Kalau tidur juga berat nanang. Jadi tuan-tuan Allah, yang pertama kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat yang popular bulan Zulhijjah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dia menyebut bahawa usia Nabi Allah Ibrahim ketika mendapat Nabi Allah Ismail, ketika tu usia dia 86 tahun.
86. Cakap tangan siapa sini 86? Cikgu apa cikgu umur? 40 baru. Nak muda lagi. 68 ada? 68. Cakap tangan. Siapa angkat tangan saya bagi kokoting sebuku. Tak nak, tak apa lah. Semua orang hebat degree nak beli belaka, tak nak free. 68 kita dogok ceton dah tuan-tuan. Tengok isteri kita pun muntah, dia tengok kita pun muntah. Tahu? Tapi Nabi Allah Ismail 86 umur dia baru dapat. Nabi Allah Ibrahim 86 umur dia dapat anak seorang namanya Nabi Allah Ismail sebab kahwin dengan Sayyidatuna Hajar. 89 umur dia dapat seorang lagi anak iaitu Nabi Allah Ishaq alaihi salam. 86, 89 kuat lagi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu melahirkan anak. Siapa kata kita tak berkualiti? Boleh. Tak terak, tak tahu. Nak cuba usaha tangga kejayaan. Saya tak nak cerita bab tu, saya nak cerita bagaimana susahnya Nabi Allah Ibrahim tu kita tahu belaka dah. Saya nak sebut tentang konsep pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Ismail yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba Allah yang saleh dan membenarkan janji. Bagaimana pengorbanan seorang wanita susuk tubuh yang cukup mulia, dan ketiga-tiga individu ni berkait rapat dalam peristiwa untuk melaksanakan manasik haji dan juga manasik umrah yang kita buat. Bermula daripada jamrahnya, bermula dengan sa'inya, bermula dengan menyembelih di Mina dan sebagainya. Semua tu menceritakan kepada kita. Nombor satu, bagaimana pengorbanan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Imam Ibni Katsir, Nabi Allah Ibrahim ni dia jarang berada di Mekah bersama dengan anak dan isteri dia. Dia ada di Palestin. Tapi dia akan berulang datang. Kata Imam Ibn Katsir ada pandangan yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim berulang naik burak. Tahu burak? Burak tu binatang yang Nabi naik di Isra' Mi'raj. Tu pandangan qil wa qal. Maknanya jarang berjumpa. Tiba-tiba satu ketika tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dia bermimpi. Dan ingat kata ulama, mimpi para anbiya wahyu daripada Allah. Mimpi kita satu juzuk daripada juzuk-juzuk kewahyuan ataupun kenabian itu. Nah, kita mimpi juga, tapi kadang-kadang mimpi kena kejar dia atu, kita kejar atu gitulah. Tak. Kita jumpa orang soleh, itu satu mimpi yang sangat baik. Baru ni viral tentang isu mimpi. Dia kata, dia tanya kepada menantu dia, kerap tak jumpa ayah kamu dalam mimpi? Dia kata jarang jumpa, susah nak jumpa. Dia kata berbahagialah kamu sebab kamu anak yang soleh. Kamu banyak buat amal ibadat menyebabkan ayah dengan mak kamu selesa dalam kubur. Tapi berjaga-jaga, kalaulah kamu selalu mimpi mak ayah, itu tanda mak ayah tak aman dalam kubur. Parok gitu tuan-tuan, takwilang tu. Saya pun bukan alim tuan-tuan. Ustaz Piuzo hebat lagi, sahabat-sahabat kita depan para asatizah hebat lagi, mungkin ada tafsiran daripada orang. Cuma benda ni viral, ni zaman viral. Ni tajuk ni pun kalau kita post acak ni viral ni tajuk ni. Nah, terus dia kata Piu Said liberal nanti. Nah, tajuk gitu. Tapi nak sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, maksudnya kalau kerap bermimpi mak ayah kita aman dalam kubur. Kalau tak mimpi, kalau kita kerap mimpi mak ayah kita terseksa dalam kubur, maka kena banyak berdoa untuk dia. Jawapan kita tentang macam Allah, tuan-tuan rujuk dalam kitab Tafsirul Ahlam, apa nama, Ibnu Sirin. Walaupun bukan dia mengarang kitab tersebut, anak murid dia mengarang, tapi diletak nama Ibnu Sirin sebagai yang menulis kitab tersebut, Tafsirul Ahlam. Kalau versi Arabnya satu jilid saja, situ macam-macam tafsiran ada. Tafsir mimpi. Mimpi kita ada ru'yah salihah, ru'yah mimpi yang baik, ada mimpi yang tak baik. Mimpi yang baik datang daripada Allah, mimpi yang tak baik datang daripada setan. Yang buruk, mimpi buruk dan sebagainya, ini Nabi larang kita cerita pada orang lain. Tapi kalau kita mimpi yang baik-baik, cerita pada orang tak apa. Bahkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam bab ru'ya, bab mimpi saja, ada satu hadis riwayat daripada Sayyiduna Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu.
bagaimana Nabi SAW selalu tanya para sahabat. Lepas sembahyang subuh, Nabi akan tanya, mu mimpi apa semalam? Siapa dia mimpi semalam? Maknanya mimpi itu wujud, dan kadang-kadang betul-betul menjadi mainan tidur, kadang-kadang menjadi rehat kita dalam mimpi tersebut, kadang-kadang boleh mendatangkan lelah. Saya waktu belajar dekat Mesir dulu, saya duduk di Tonta, Siberbe Tonta ni satu dalam sejam lebih daripada Kahirah. Siberbe ni kampung kampung. Saya duduk bukan Siberbe sangat, hujung kampung. Ada satu syaah bangunan. Bangunan ni kita nyewa 2 tingkat. Tingkat pertama kita duduk, tingkat kedua kawan-kawan duduk. 3 orang. Tak. Duduk rumah baru, baca Quran lah ni, baca Quran, azan, sebagainya. Kita duduk bilik paling besar. Saya duduk dekat sana bulan yang pertama, sebulan dekat sana, sebulan pertama, hari-hari mimpi kena tindih. Dan betul-betul kena tindih. Allah SWT, betul-betul. Bukan main-main, tak boleh gerak, kerah. Seminggu pertama walaupun kita ni ganah, ada yang bertakut, hashtag tetap takut pada makhluk tu, takut juga. Buka lapu tidur. Seminggu buka lapu. Pasang izaah Al-Quran, yang mana radio Al-Quran ni pasang. Mari juga datang tu, Allah SWT, mari juga. Kita letak Al-Quran, mari juga. Tu sebab tuan-tuan siapa kata letak Yasin, hatu tak mari, tipu belaka. Faham? Dia mari juga. Meletaklah Yasin ke kepala tahfiz, letak depan pun tetap dia mari. Kita letak Quran bawah batang ni, pasang radio Quran, sebab dia 24 jam radio Al-Quran kat waktu tu dekat Mesir. Kita Quran sekejap, lagu nasyid ni, Quran sekejap, lagu nasyid itu iklan. Seminggu takut dia akan bunyi berdesing, ting, ni bunyi macam loceng, ting 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 ting. Kita tahu dah natang ni mari dah, minta maaf sebut natang, animal ni mari dah, mari kena. Mari minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dok takut dah. Siap kita khabar, berani mu keluar. Kita sampai tahap kena cabar. Orang kalau kerak kena uji, dia alah bisa, tegal biasa. Tapi jangan uji saya lah, lepas ni tak boleh dah. Dan tu dulu lah, 2000, tahun 2003. Nah, saya nak sebut mimpi ni betul. Kita buat solat ajak, tolong wahai Allah, animal apa yang ganggu aku ni nak? Tak boleh nak riak. Kawan kita duduk sebelah, kita atas kaki, kena. Kita duduk bawah, kawan duduk atas kaki, kita kena kat bawah. Dia minat sungguh dengan kita, Allah SWT. Akhirnya hari ke-30, Allah makbulkan doa. Lama, banyak sangat dosa ni, hujung 30 baru Allah makbulkan doa. Saya jumpa dengan makhluk tu dalam mimpi juga. Duduk atas kepala ni, kecil animal tu. Kecil no. Saya ambil, saya humbang, bagi penumbuk Muhammad Ali sekali. Berdemak jatuh. Lepas tu tak mari dah. Dia kata ganah orang Melayu, Allah SWT. Saya nak sebut tuan-tuan, itu mungkin anggapan yang dibuat oleh Siti Kasim tu tentang mimpi Nabi Allah Ibrahim. Tak. Mimpi Nabi Allah Ibrahim wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu daripada Allah. Allah wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menguji Nabi Allah Ibrahim dan menguji anaknya dan juga isterinya Sayyidatuna Hajar. Semuanya itu ada asbabnya dan ada sebabnya, dan kenapa terjadinya sebegitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak perlu ceritalah kisah Nabi Allah Ibrahim menyembelih anak dia dengan lebih lanjut, sebab itu diulang-ulang. Apa yang saya sebut kepada tuan-tuan, dalam Islam pengorbanan itu wujud untuk kita semua. Am hasibtum, adakah kamu kira wahai orang Islam, kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudah macam tu je masuk. Mati masuk syurga. Dah Allah kata, walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, sebelum sampai kepada kamu ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan seperti mana umat-umat sebelum kamu, daripada kesusahannya, susah payahnya, hilang hartanya, hilang nyawanya, ujian imannya, barulah kita akan dapat merasa. Pada zaman tu Allah turunkan ayat membicarakan bagaimana para sahabat Rasulullah
Contohnya sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu wa ardah. Khabbab bin al-Arat, seorang sahabat Nabi ahlul Quran. Kalau 7 qiraat, berapa qiraat yang turun kepada Rasulullah, Sayyiduna Khabbab ibn al-Arat antara sahabat yang paling mahir baca Al-Quran, dan dia menjadi guru Al-Quran. Guru Al-Quran ni tuan-tuan, orang paling mulia di atas muka dunia Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang belajar dan orang mengajar Al-Quran. Khabbab ibn al-Arat pernah satu ketika mana Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berjalan nak pergi ke rumah Al-Arkam ibn Abi Al-Arkam radhiyallahu anhu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar hari itu kemuncak kemarahan dia sebab dia tuduh Nabi Muhammad pemecah belah masyarakat Quraisy. Memecahkan masyarakat Quraisy, dia tak setuju yang ni. Maka ketika itu dia berjalan nak pergi ke rumah, nak pergi bunuh Rasulullah. Dia bertemu dengan seorang sahabat yang telah beriman. Ada riwayat mengatakan, saya lupalah nama dia, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada kata Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ala kulli halin, dia bertemu dengan seorang sahabat. Sahabat ni tanya, mu nak pergi mana wahai Umar? Dia kata, aku nak cari Muhammad, hari ni penentuan hidup dan mati, aku nak bunuh dia. Maka kata dia, wahai Umar, mu nak pergi bunuh Muhammad, sedangkan adikmu, iparmu telah memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi pergi rumah Nabi Muhammad, tuan-tuan, U-turn 360 darjah, patah balik pergi rumah Fatimah, adik dia, bintul Khattab. Ketuk pintu, man? Umar. Bila sebut Umar je, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah ni pucat lesi muka. Dalam rumah tu ada ada adik dia Fatimah, ada ipar dia, ada seorang guru Al-Quran Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Dalam ni tiga-tiga ni Khabbab tengah ngajar Quran. Bunyi je Umar, Khabbab ni lari lintang pukang, tuan-tuan, lintang pukang lagi. Kisah ni tuan-tuan pun tahu dah, saya tak nak cerita panjang. Saya nak cerita tentang Khabbab ni. Khabbab ni, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, waktu zaman jahiliyah, ketika mana dia memeluk agama Allah, dia seorang hamba kepada seorang perempuan Quraisy yang sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benci kepada Islam, bukan setakat benci biasa-biasa. Dia seksanya Khabbab. Khabbab ni kemahiran dia spesialis buat benda-benda besi, tukang besi. Tuan dia ambil besi banyak-banyak, bakar, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikatakan ditekak di tubuh dia. Tuan-tuan, besi panas yang merah menyala tu ditekak di tubuh. Ada riwayat mengatakan Khabbab ini dilayur di atas api sampai api itu pun padam disebabkan air nanah yang keluar dan darah yang keluar daripada tubuh Khabbab bin al-Arat. Ketika mana Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika waktu pemerintahan dia pernah bertanya kepada Khabbab ibn al-Arat, wahai Khabbab, aku nak tengok tubuhmu yang pernah kena seksa dulu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kamu tak mampu nak lihat bagaimana seksanya tubuh aku ni. Dia kata, aku nak tengok juga. Nak tengok. Bila PM nak tengok, kena cabut. Dia pun cabut. Bila dia cabut tubuhnya, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hampir keseluruhan tubuhnya itu kesan daripada lecur api itu. Menangis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Sayyiduna Khabbab bin Arat inilah yang pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, mata nasrullah, bila Allah nak tolong kita? Layak tak dia tanya macam tu? Saya nak tanya tuan-tuan, layak tak dia tanya macam tu? Layaklah, sebab dia kena teruk. Nak mati siapa kena. Kita baru kena pecah, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru kena nampak sekali je, baru kena block Facebook, terus kita kecewa, tak nak berdakwah dah. Boring lah berdakwah, dia kata. Kalau berdakwah macam ni asyik kena block aja. Pas cerahlah kita, tuan-tuan, baru kena block Facebook, bukan block mat tengkuk lagi dah. Layak Sayyidina Khabbab layak untuk minta kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah. Tapi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebelum menjawab dengan ayat yang turun itu,
Nabi menceritakan kepada sana Khabbab bin Al-Arat, wahai Khabbab, orang dulu lagi teruk pada kamu. Khabbab tu teruk dah, tuan-tuan sekalian. Orang dulu lagi teruk daripada kamu. Ada cakar yang dibakar dengan api, diletak di atas kepala, turun cakar tu dengan isi-isinya sekali, tuan-tuan, macam Allah SWT. Tak lari daripada akidah Islam. Dakhala al-jannah, masuk syurga. Ada yang digergaji tubuh dia. Nabi Allah Zakaria alaihissalam digergaji tubuh. Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihimassalam, anak dia Nabi Allah Yahya dipenggal kepala. Kita Nabi ke kita? Tak. Walaupun nama kita ada Muhammad, kita bukan Nabi. Walaupun nama kita Zakaria, Yahya, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Musa, kita bukan Nabi. Kita baru diuji oleh Allah dengan sedikit kesusahan, kita mula jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pengorbanan yang perlu dituntut pada setiap detik bagi seorang lelaki dalam rumah tangga. Pengorbanan bagaimana nak mentadbir rumah tangga. Mentadbir bukan mentakbir. Takbir Allahu Akbar, Allah ni tadbir. Tadbir rumah tangga macam mana? Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanya apa yang kamu pimpin. Kita biarkan anak kita berleluasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang, tuan-tuan, kita dijajah dengan makhluk ni. Korea tak hantar tentera dia, China tak hantar tentera dia hantar namanya Huawei. Huawei ke sebutan dia? Oppo kau, Gangnam Star, macam-macam dia. Dia hantar yang ni. Betapa ramainya orang dah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut semalam dekat masjid Surah Batu 6 Tambun. Aplikasi internet sekarang, tuan-tuan sekalian, yang kita harap kepada pihak yang berkuasa, yang mempunyai otoriti dalam negara, agar dengarlah cakap kita ni yang tak ada kuasa ni, agar lihat suasana yang berlaku sekarang macam mana. Kalau dulu orang sibuk dengan TikTok, tahu TikTok cikgu? Ada aplikasi TikTok kena bayar ke apa? Dan ni ada satu aplikasi lagi namanya Bigo. Kita tengok pada Bigo ni. Bigo ada orang Melayu Islam, bukan Cahaya Nur Alif, bukan Alif Ya Nun Dal Ya Alif, bukan. Mim Lam Alif Ya Waw, Melayu Islam bertelanjang dalam Bigo tersebut dan ditagangkan tubuh dia, dan dia boleh review produk dan dia akan dapat duit daripada benda tu. Orang Melayu Islam, bukan macam Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan musim PKP baru ni, saya pernah tegur seorang perempuan namanya Farah Mendoza. Dia gunakan TikTok, digunakan Bigo untuk menjana pendapatan yang sangat lumayan. Kita PM orang macam ni tak jadi, tuan-tuan. Kita kena buat teguran secara umum. Bila kita tegur secara umum, jawapan daripada puak-puak ni, dia akan cakap ustaz telah mengaibkan dia. Sudah, Allah SWT. Terbalik habis. Itu sebab doa yang perlu kita amal sekarang, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang betul itu betul dan kurniakan kepada kami kekuatan untuk follow yang betul itu, yang benar. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukkan kami yang batil, yang sesat itu sesat, dan jauhkan kami daripada jadi pengikut mereka. Dia kata Pius Said telah menjatuhkan aib dia, menegur saya terbuka, aib malu dia. Terbalik pula Allah SWT. Saya sebut semalam, aib ni kalau dosa yang kita buat individual, seorang-seorang, orang lain tak tahu, tapi tiba-tiba Tok Iman lalu ternampak orang tu buat maksiat, dia seorang dia je, dia pun pergi viral kepada seluruh masyarakat. Itu betul mengaibkan tuan-tuan macam Allah. Tapi kalau perkara tu dibuat oleh individu itu sendiri dan disebarkan kepada masyarakat luar sana dan menjadi figure ni sebagai makhluk yang mempunyai pengikut yang ramai orang ikut dia, maka terjadilah, tuan-tuan, seperti mana hadis Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang buat satu jalan yang buruk, dia akan dapat dosa satu, dan dia akan dapat dosa daripada orang yang follow cara hidup dia tu.
Dua dosa dia dapat, tuan-tuan. Kita tegur dia, jawapan yang sama, ustaz mengaibkan dia. Dalam musim PKP ada sepasang artis yang duduk berdua-duaan, tidak berkahwin. Mula-mula kita PM, alhamdulillah dia balas, Pak Wu dia balas. Saya kata nasihat, janganlah tunjuk pada masyarakat. Media sosial dia ratusan ribu followers, 900 ribu, mencecah dekat 1 juta followers. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi Insta famous, satu klik orang boleh bayar apa ni? 15 riyal. Satu review 15 ringgit. Kalau 10 review 150. Duduk atas kursi ngengok dapat duit gitu. Saya tegur lagi. Kali pertama tegur PM, alhamdulillah dia jawab. Dia kata terima kasih ustaz, insya-Allah saya takkan upload dalam media sosial dah. Selang berapa lama lagi dahsyat dia buat, dia upload lagi. Saya kali ni tak buat PM dah, saya tegur direct secara depan. Jawapan yang sama juga tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz telah mengaibkan dia. Ini kan musim PKP, nak kahwin susah, banyak prosedur, ni alasan dia. Kalau ustaz menegur kami sebab nak publicity, tak apa ustaz nikahkan kami hari ni, saya bayar 10,000. Tengok dia mainkan kita, betul. Hari ni bukan esok, bukan minggu depan, 10,000 nak bagi. Dia ingat aku tak ada duit. Ni tokek kokoting ni, nak kaya ni. 10,000 celah gigi je. Yang lagi sedap, dia kata saya akan review produk ustaz seumur hidup saya. Tengok, dia ingat kita macam dia, tuan-tuan, macam Allah SWT. Ni suasana berlaku dalam masyarakat. Dan dia pernah ancam kalau ustaz tak berhenti, dia akan saman ustaz. Tegur pun kena saman. Sama sekarang. Amal lagi lah tuan-tuan, malah nak sebut dah. Itu baru sikit suasana. Saya nak sebut tuan-tuan, jangan biarkan ustaz-ustaz je ke depan. Banyak orang komen, ustaz teruskan, saya kat belakang ustaz. Bapak berdaku belakang saja duduk. Main belakang ni dosa Allah SWT. Duduk depan lah sekali. Jadi front liner sebutan ni duduk belakang. Tak apa ustaz, terus ustaz, kami di belakang ustaz, teruskan. Last sekali mu seorang lah kena, mu duduk belakang mengelak. Betul lah masuk duduk belakang ni mana menyokong penuh, tapi tak secara seluruh gitulah tuan-tuan, macam Allah SWT. Baik, itu satu. Boleh lagi ke? Sikit lagi nak habis ni. Saya akan ikut prosedur SOP lah, standard kita untuk ceramah. Tuan-tuan, macam Allah SWT sekalian, dalam peristiwa Nabi Allah Ibrahim ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana sifat seorang anak yang saleh, daripada didikan ayah yang saleh, daripada mak yang saleh, melahirkan anak yang saleh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nak dapat anak saleh ni senang ke tuan-tuan? Tak senang. Tak senang. Nak dapat anak soleh tak senang. Nama soleh senang, lahir-lahir letak Muhammad Soleh. Nak lagi hebat, Muhammad Salah. Salah. Pegang Quran salah, duduk Quran salah. Ni orang dah main nama Salah. Salah tu nama bapak dia nama Muhammad Salah. Kita main nama bapak dia semua Salah. Nak sebut nama Allah SWT sekalian, bagaimana anak yang soleh. Bila mana Nabi Allah Ibrahim kata ya abati, ya bunayya inni ara fil manam, aku tengok dalam tidur aku, mimpi aku menyembelih kamu. Fanzur maza tara, what do you think, apa pandanganmu? Dia kata ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah yang aku sayang, buatlah apa yang Allah perintah untukmu. Ada satu kisah yang dinakalkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, ketika tu setan mari. Setan ni nombor satu musuh kepada kebenaran. Ingat tadi saya ada share dalam Facebook dan Instagram perdebatan saya dengan seorang ni berfahaman Wahabi, tuan-tuan, macam Allah SWT. Memang berat nana semua lah. Dia kapirkan kita terus, macam Allah SWT. Dia tegur saya isu bacaan Quran sebelum azan. Sebab tu dia bagi hadis Nabi lah. Dia takwil hadis untuk Allah SWT. Dia kata, dia panggil kita ni golongan lahabiyun. Lahabiyun, kuburiyun, semua kena. Yang paling teruk musyrik terus kena.
Saya kata marilah datang ke Mahat, kita jumpa. Oh tak boleh, entah tak ada sarjana syariah, tak layak berdebat dengan dia. Saya kata perlu CJ ke? Perlu. Saya pun snap, saya punya sarjana syariah. Ada bukan tak ada, saya buat master kok, snap. Lama dia nak jawab, last sekali dia jawab juga. Takziah, ada master tapi geng Lahabiyun. Itu jawapan dia, Allah SWT. Tak jadi. Ni. Ada orang terlalu obses kepada ilmu yang sedikit yang dia tahu sampai dia mengkafirkan orang semua. Inilah panggil golongan gulu yang melampau. Ada golongan yang melampau lawan dia juga, geng Ahbash nama dia. Kafir juga. Ni mu kafir, tu kafir, ni kafir, semua kafir. Dia sama lah, kafir musyrik macam ni. Kita duduk tengah sama Allah SWT, sunnah wal jamaah, tak ada gulu macam tu. Bagaimana nak melahirkan anak yang soleh? Mak bapak kena soleh. Ditanyakan kepada ayah Imam Malik bin Anas. Orang tanya pada ayah dia, bagaimana mu dapat anak yang hebat macam Imam Malik? Dia kata, aku tarbiyah ibu dia dulu sebelum aku tarbiyah anak aku ni. Maknanya dari sudut pemilihan calon kena cari betul-betul, pengorbanan kat situ kena ada, tuan-tuan, macam Allah SWT. Dan zaman kita, zaman yang cukup payah nak mendidik anak-anak sekarang. Sama jawab ni, kes ni lah ni. Sebab kita kena buat syarat dengan anak-anak. Nak main handset boleh, nak tengok TV boleh, baca Quran banyak ni, setengah jam ke sejam ke. Sampai kita pula kena buat satu perbincangan dengan anak zaman kita sekarang. Terpaksa macam tu. Bahkan saya pernah dengar satu status daripada Ustaz Ubaidillah, adik Ustaz Ubaidillah bin Diraman, Ustaz di Johor. Kata-kata dia tu sangat menyentak, menyakitkan hati saya, teman-teman. Kata-kata dia, sebab kita buat benda tu. Ada orang beranggapan beli handset kepada anak dia itu satu hadiah yang kita berikan kepada dia. Bukan macam tu lah. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, bukan kita beli hadiah, tapi handset tu telah membeli anak kita, tuan-tuan, macam Allah SWT. Saya dengar macam tu, saya kata betul sungguh. Anak tak cara dah, ada handset, rumah ada wifi, unify, WB ke benda ke, tak ingat dah, tak ingat dunia dah. Saya tak cakap orang lain, diri saya sendiri, tuan-tuan, macam Allah SWT. Sampai hari-hari kita kata, sampai bila nak jadi macam ni? Kena buat syarat. Mu nak main banyak ni, Quran jangan tinggal. Mu nak macam ni, kerja sekolah jangan tinggal. Sampai kita kena buat syarat dengan anak-anak. Sama tak dengan zaman kita kecil dulu? Tak sama, tuan-tuan sekalian, tak sama. Maka didikan penting untuk melahirkan anak mendepani generasi yang akan datang. Generasi sekarang, tuan-tuan, macam Allah SWT, baru tahun 2020. Tapi 2020 kita lihat bagaimana suasana masyarakat yang berlaku dekat Malaysia sekarang. Tak payah pergi jauh, tak payah tengok Hollywood, Bollywood, Playwood. Tengok Malaysia. Tengok Malaysia suasana sekarang. Saya tak nak cerita panjang, tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan mungkin ikuti perkembangan kami dan media sosial, saya, Piuzu dan sebagainya. Kita selalu menentang kemungkaran yang berlaku dalam media sosial, medos ataupun sosmed ni. Sebab anak-anak muda, kalau usia dia dalam 20 ke atas, biasanya 20-an, 23, 24 sampailah 50, biasanya media sosial dia Facebook. Tapi kalau baru belasan, anak-anak baru naak ni, remaja baru naak, biasanya dalam Twitter. Tak termasuk lagi yang saya sebut Bigo dan sebagainya. Baru ni kita menegur 2 orang figure poknya di Malaysia. Ni poknya. Seorang tu berpakaian bikini bottom, pakai bikini, tuan-tuan, macam Allah SWT. Sebelum ni banyak ada peristiwa dia buat macam tu juga. Kita tegur dia, kenapa buat macam ni? Kamu seorang lelaki. Baru ni saya dapat mesej daripada pegawai kanan JAKIM. Kebetulan, tuan-tuan sekalian, saya tanya pada dia, Ustaz, tolong cerita kepada saya, terus terang. Saya tanya ni, sebab saya tengah berlawan dengan dia ni. Apa status sajak sebenarnya? Dia kata, Ustaz, kami pernah panggil panggilan yang kedua dia untuk dicek dia punya jantina, khunsa ke, khunsa muskil ke, laki muskil ke. Tak ada laki muskil, kok ada perempuan tulen ke. Dia tak datang, Ustaz. Maka kekalah nama dia Muhammad saja. Mana dia laki?
Dia tunjuk dalam media sosial dia bersama dengan power daripada Morocco tu, power dia. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Baru ni ada seorang anak kepada pemimpin negara, saya kawan sikit lah dengan dia, berwhatsapp sikit. Dia share dengan saya grup Telegram grup, apa nama grup dia? Pedang Mahkota, gitulah program. Grup G se-Malaysia, grup GAY satu Malaysia. Perak ada, Kedah ada, Penang ada, Pahang ada, Kelantan ada, Terengganu ada, semua ada. Channel masing-masing. Saya try masuk, bukan berminat, masuk nak tengok siapa dia dalam tu. Allah, dia cerita teruk tuan-tuan. Lambang dia pedang, kan tu istilah pedang. Angry Bird dengan Angry Bird. Ni Malaysia tuan-tuan. Ni keadaan yang berlaku. Dan pernah dinyak aktif oleh Telegram, dan sekarang mereka giat aktif balik benda ni. Kat mana tuan-tuan? Malaysia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengazab Bani Israel? Sebab di kalangan mereka ada para rahib, yang mana mereka ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti untuk mencegah kemungkaran. Mereka tak berani cegah kemungkaran, Allah azab mereka. Ingat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak mengazab orang derhaka saja, habis semua kita kena. Ingat peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004. Waktu tu saya kat Mesir. Kawan saya ada seorang duduk belajar kat sana, dia cerita, Ustaz Sayuti nama dia, sama-sama Jacob. Dia cerita pada kita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana teruknya. Mula-mula waktu pagi dia sarapan, gegar apa nama, kedai kopi tu gegar. Kata tokai kedai tu keluar, gempa, dia kata gempa, keluar sekejap. Lepas tu reda, masuk, sambung balik minum tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan tiba-tiba dengar deruan ombak yang besar. Orang kata lari. Jarak dia daripada pantai tu jarak yang jauh, bukan dekat, jauh jarak dia. Tapi ombak tu sampai. Kawan saya kata tuan-tuan, macam Allah, waktu dia melihat, sebab dia lari sempat masuk dalam Jamiah Universiti, naik tingkat paling atas sekali, selamat dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia dapat lihat bagaimana orang terangkat dengan pagar, terlekat dengan pagar. Dia kata hari pertama lepas tsunami tersebut, boleh lagi angkat orang biasa je, tak payah pakai mask, 2 tangan. Hari kedua dia kata, Syekh, anda pakai sebelah tangan, satu tutup muka, bau. Saya nak tanya tuan-tuan, orang Aceh semua jahat ke? Tak jahat. Ada orang yang jahat, tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan bencana itu, amaran kepada kita, sebab kita pun kena juga. Walaupun sipi-sipi, ada juga yang mati tuan-tuan macam Allah. Maka tahun itu Malaysia tidak ada keramaian, tak ada sambutan tahun baru. Sebab apa? Mengenangkan peristiwa tsunami. Kita tak nak berlaku dekat Malaysia. Saya lawan lema ni bukan setakat saya jadi PU tuan-tuan sekalian. Sebelum tu lagi, 2 tahun lepas datang kat Malaysia seorang tokoh LGBT paling hebat di negeri Filipina, Sinon Loresca nama dia. Badan dia sadar, saya tak sedar, dia sadar. Six pack, saya one pack je, dia six pack tuan-tuan. Ni kata ni macam Popeye dia selemu, berjambang, badan sadar, berjambang, pakai suara dalam saja, maintain pakai mahkota atau apa dia, kasut tinggi, dia catwalk, ngek catwalk. Mari ke Malaysia selepas dia ziarah negara Taiwan. Dia pergi ke Taiwan buat apa? Dia pergi dekat Taiwan sebab nak bersolidariti dengan gay se-Taiwan, untuk mendesak kerajaan Taiwan agar benarkan nikah jantan sama jantan. Dia pergi kat sana. Dia singgah dekat Malaysia sebab apa? Dia singgah kat Malaysia sebab nak meraihkan hari jadi dia ke yang ke-27. Dia sampai kat Malaysia, orang kapal kat kita buat laporan polis. Bila jumpa dengan pegawai polis tanya saya, Ustaz, kita nak dakwa dia atas kapasiti apa? Siapa dia pun tak tahu nak dakwa atas kapasiti apa. Kita kata ni, saya lupa dah apa atas dia. Saya kata, puan, atas mengganggu ketenteraman awak. Dia pergi ke KLCC, berjalan catwalk, dia cabut baju dia, keluar sodalang saja. Tuan-tuan tahu tak, dia tokoh LGBT dekat Filipina. Taiwan ada punya gay sekitar 150,000 orang sekitar tu.
Kita dekat Malaysia tuan-tuan, seperti mana kata Dr. Izwan, pakar LGBT kat Malaysia ni, dia buat kajian tesis PhD dia tentang transgender ni. Kita ada dekat 300,000 orang tuan-tuan. 300,000, bukan 3,000, 300,000. Walaupun pernah ada sebelum ni pemimpin yang mengatakan 300,000 tu bukan semua yang gay. Apa ya? Allah SWT. Bukan semua melaksanakan aktiviti tu. Suka je. Nah, ni kadang. Dan dua tokoh ni paling terkemuka dekat Malaysia. Kita tegur saja. Dia kata marah, saya ada mak ayah lagi. Pergilah jumpa mak ayah saya, tegur. Apa nak tegur mak ayahmu? Tegur mu lah. Sekali. Satu. Dan disokong oleh seorang lagi, kawan dia, yang menghabiskan 1 ke 2 juta ringgit Malaysia untuk mencantikkan tubuh dia, sehingga dia kata 30% je lagi tinggal tubuh asal dia yang lelaki, mana 70% jadi wanita dia. Dia cabar mana piu-piu yang melalak dalam media sosial, saya nak jumpa. Maka kita khabar kat dia, mari jumpa kat Ipoh Mahat Tafiz Vocational Baitul Diak Mataf Baidi, mari sini. Selang 2 hari dia keluar statement, dia takkan jumpa mana-mana piu, nak jumpa Ustaz Abid Liu. Betul tak ada jumpa. Tak apa. Kita nak cabar bukan kata kita berani, kita nak cabar maksiat depan mata kita tuan-tuan. Sampai ada orang yang PM saya, dia kata, Ustaz, anak saya baru belasan tahun, dia pun tengok orang macam ni, dia rasa pelik, tak tahu lelaki ke perempuan. Itu baru belasan tahun, apatah lagi tuan-tuan yang berusia lebih panjang daripada saya, lebih tua pada saya, lebih muda pada saya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut panjang lagi lah, cuma saya takkan melebihi daripada pukul 9. Cuma nak sebut kepada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tajuk kita ni setakat tu je. Relevan tak saya jawab dah tadi? Tak relevan sepanjang masa. Saya ambil kesempatan datang daripada jauh ni nak cerita pada tuan-tuan isu semasa itulah kepada tuan-tuan, agar tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan, perhatikan yang tuan-tuan beli handset dengan dia main video game apa. Kalau dekat history YouTube kita tu, tengok ke history anak kita, channel apa yang dia tengok dalam YouTube, kita boleh trace. Dan tolonglah berhati-hati tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok anak saya punya, bila tengok, dia tengok benda, dia tengok Upin Ipin, boleh tahan lagi umur 13 tahun tengok Upin Ipin, tak apa lagi. Kita boleh pantau, selagi mana kita boleh pantau kehidupan dia. Jangan sampai satu masa dia dah kenal benda yang pelik-pelik, waktu tu kita boleh nak selamatkan anak kita lagi tuan-tuan. Dan dia pernah sebut, siapa nak cantik, jangan halang dia nak cantik, asalkan ikut kemampuan. Dia pula kempen orang untuk jadi macam dia. Itu sebab kita lawan. Kalau dia kata ustaz tak takut kena lawan, demi Allah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana ada sedikit keberanian yang Allah beri ni, kita akan tegur setuntas-tuntasnya. Dan saya sebut kepada sahabat saya yang menjadi Menteri Agama sekarang, tok guru saya, pernah belajar 2 tahun dengan dia, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pegawai-pegawai dia semua saya kenal tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut kepada sahabat-sahabat, tolong maklumkan kepada tuan guru agar bertegas dalam isu ni. Alhamdulillah, sehari selepas tu keluar statement melaksanakan undang-undang mengikut SOP yang ada. Salah satu tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh menangkap golongan-golongan macam ni. Dan kita berharap tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni perlu disegerakan untuk menyelamatkan mereka. Kita tak benci mereka ni, kita benci kepada perangai yang mereka buat agar tidak terjerumus diri kita dan negara ke arah kebinasaan. Jadi tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Selebihnya tuan-tuan belajarlah dengan para asatizah yang lain. Saya tak ada benda nak khabar, cumanya sekadar pada penghujungnya saya nak sebut kepada tuan-tuan, kita ada satu NGO yang sangat baik membantu masyarakat, Sahabat Gerik. Sahabat Gerik bagi anak muda, anak tak berapa nak muda, marilah sama-sama kita berdaftar. Kalau tak nak bergiat aktif seorang-seorang, kita buat dengan berjemaah. Siapa buat dengan berjemaah, insya-Allah akan mudah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kompang-kompangkan kepada sanak saudara kita, mari sama-sama kita join NGO ni untuk menyelamatkan masyarakat Gerik dan seluruh negeri Perak dan Malaysia, amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah, di belakang sana tu ada sahabat kita bawa ada murtabak piuzo sedap, saya dah makan dah tuan-tuan. Memang sedap sungguh. Dan tuan-tuan, tok guru tuan-tuan yang meniaga ni, tolong habiskan malam ni tuan-tuan sekalian. Dan juga kita dah bawa buah tangan daripada Ipoh. Kita ada kokoting, ratah saja pun sedap. Tuan-tuan yang ada masalah sembelit
Kencing bukan kencing, sembelit. Kencing orang tu masalah ni, sembelit. InsyaAllah, sebab kita ada ekstrak buah tin, sangat baik bagi tuan-tuan ikhtiar. Bukan suplemen, dia macam Milo, macam minuman biasa, nak minum banyak kali pun tak apa, tapi dia sangat baik, mesra kepada perut tuan-tuan, dan sangat membantu. Bahkan kita boleh gelarkan dia musuh sembelit nombor 1. Kita letak nombor 1, ada orang letak nombor 1 juga, kita letak nombor 1 bagi kita lah. Dan juga kita ada jugalah Nestum, macam Nestum, Bijirin, Pitin, macam Nestum, tapi lebih baik insya-Allah sebab kita ada ekstrak berbagai buah-buahan yang sangat baik, dan juga susu kambing dengan kurma insya-Allah. Jadi yang lain tuan-tuan boleh tengok sajalah kat belakang. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih kepada pihak masjid. Minta maaf kalau saya tidak menjawab persoalan tajuk pada hari ini, saya jawab dah. Cuma saya berkongsi pada tuan-tuan agar marilah bersama-sama bantu kami untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang berlaku. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pihak Masjid Nurul Salam, kami mengucapkan jazakallahu khairan jazak pada Ustaz atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Sesungguhnya apa yang